Okay, Medium dah start record. So untuk sambungan hari ini, okay, kita akan tengok badan, tengok perlembagaan persekutuan Perlembagaan persekutuan. Okay, bagi yang baru join this week, saya dah explain apakah sumber bertulis dan tidak bertulis. Okay, make sure kamu bacalah. Baca yang dari awal tu, pengenalan awal. Okey. Jadi yang saya tak sempat nak explain minggu lepas ialah berkenaan dengan hak asasi yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Okey. Apa maksud hak asasi? Hak asasi ni ialah hak atau kebebasan yang dimiliki sebagai manusia. Okay. So kalau hak itu dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan, maksudnya hak itu khusus dijamin untuk warga negara Malaysia. Okay. Jadi dalam perlembagaan persekutuan, terdapat banyak perkara yang disenaraikan tapi khusus untuk hak asasi ni, dia disenarai dalam perkara 5 sehingga perkara 13. Ada yang tak ada dengar audio saya? Semua boleh dengar? Dengar. Boleh. Dengar. Boleh, madam. Boleh, madam. Saya tak boleh dengar. Okey, kita sambung. Okey, perkara 5 hingga perkara 13 So bagi yang tak mute lagi, tolong mute kamu punya mikrofon. Sebab madam mendengar ada ni sikit, ada bunyi sikit. Lain slow, tak apa. Sebab audio kita bergema minta tolong you all mute kan. Right, hopefully saya boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey. Jadi saya terangkan sedikit perkara-perkara yang terkandung dalam di bawah kebebasan hak asasi dalam perlembagaan Jadi perkara 5 ialah berkenaan dengan hak kehidupan dan kebebasan diri. Okey. Jadi setiap orang mempunyai hak kehidupan dan kebebasan diri. Maksudnya tiada seorang pun, tak ada orang pun yang boleh dirampas nyawanya mengikut undang-undang. Ini maksudnya tak ada orang yang boleh menghukum orang lain sewenang-wenangnya semata-mata sewenang-wenangnya, maksudnya tidak mengikut undang-undang di hak kebebasan hidup dan hak kebebasan diri. Kebebasan ni maksudnya hak untuk hidup. Tak ada orang yang boleh dibunuh tanpa sebab. Sebab yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman bunuh tu ialah mahkamah sekiranya proses pembicaraan telah selesai. Sekiranya orang tu telah didapati bersalah, itu maksudnya tiada orang pun yang boleh dilucutkan nyawanya atau kebebasan dirinya melainkan ia mengikut undang-undang. Okay. Jadi contoh kalau seseorang yang ditangkap pun oleh pihak polis, orang yang ditangkap ada hak untuk mengetahui sebab tangkapannya, dan mempunyai hak untuk mendapat khidmat peguam bagi pembelaan. Itu maksud kebebasan hidup dan kebebasan diri. Perkara 6. Perkara 6 ini berkaitan dengan larangan keabdian dan kerja paksa, dilarang. Jadi dalam perkara 6, tiada sesiapa yang boleh ditahan sebagai abdi atau dipaksa untuk bekerja. Tetapi Parlimen boleh membuat undang-undang bagi mewajibkan khidmat tentera. Itu lainlah. Jadi larangan keabdian ni, konsep keabdian dan kehambaan ni dah tak ada dalam sistem
pentadbiran dan perundangan di Malaysia. Dan tak ada juga istilah kerja paksa sebab perkara ini dilarang oleh Perlembagaan Persekutuan berdasarkan perkara 6. Okay. Perkara 6. Seterusnya perkara 7, dia ada 2, pelindungan daripada undang-undang jenayah, retrospektif dan perbicaraan berulang. Baik, seseorang tidak boleh dihukum untuk suatu yang tidak salah pada masa ia lakukan. Okay? Contohnya, dalam contoh ni, kesalahan untuk memandu ialah melebihi 80 km sejam. Okay? Tetapi orang tu dia drive, dia lakukan kesalahan tu sebelum undang-undang ini dikuatkuasakan lagi. Maksudnya dia tidak boleh dihukum kerana undang-undang tu belum lagi dilaksanakan, belum lagi dikuatkuasakan. Undang-undang yang telah dikubal, yang telah diwartakan hanya mempunyai kuat kuasa tu, dia punya masa tu dia akan ke hadapan, bukan ke belakang. Itu maksudnya perlindungan daripada undang-undang retrospektif. Retrospektif ni maksudnya kalau akta tu diluluskan tahun 2021, maksudnya tahun itu saja kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan. Jadi orang yang lakukan kesalahan tu pada tahun 2020 belum lagi, tidak boleh dihukum dengan akta baru pada tahun 2020. Tolong mute ya, kalau yang baru join, please mute your. Yang bising lemak. Tolong mute. Ambil tu apa? Earphone saya tak dengar siapa ada yang cakap. Okay. Saya harap kamu dengar suara saya. Saya bermula cakap sebab tadi ada ni. Ada gangguan bunyi sikit. Okay. Okay. So boleh dengar suara madam sekarang kalau tak boleh, okay. Boleh madam. Thank you for your response. Okay. Jadi yang baru join, please off your microphone supaya suara kita tak berlaga-laga. Berlawan-lawan pula suara kita. Suara awak, suara adik awak dengan suara saya sekali. Okay. Alright, madam sambung. Okay. Jadi undang-undang kuatkuasa ke belakang tu maksudnya undang-undang tu hanya ada boleh dikuatkuasakan, boleh diguna pakai pada masa ia selepas diwartakan dan masa ke hadapan, bukan ke belakang. Itu maksud dia. Okay, kalau ada soalan nanti tanya berkenaan ni. Lepas tu satu lagi, perbicaraan berulang. Tiada orang pun yang boleh disabitkan dengan kesalahan ataupun perbicaraan berulang. Okey, contohnya, sekiranya hukuman bagi suatu jenayah itu ditingkatkan, seseorang yang melakukan kesalahan jenayah sebelum ia ditingkatkan tidak boleh dikenakan hukuman yang ditingkatkan. Ini pun sama jugalah. Okay. Contohlah, ini contoh yang sama juga. Sekiranya undang-undang kesalahan jalan raya menetapkan hukuman kesalahan melebihi had laju, dihukum penjara. Mungkin sebelum ni disaman saja, tiba-tiba dihukum penjara ataupun daripada hukuman denda. Okay. Seseorang yang bersalah sebelum pindaan undang-undang itu tidak boleh dikenakan hukuman penjara. Maksud dia. Dan perbicaraan berulang ialah melibatkan larangan daripada seseorang itu dijatuhkan, dibicarakan atas kesalahan yang sama untuk 2 kali. Tak boleh. Yang baru join, please mute your microphone. Thank you very much. Okay. Lepas tu perkara 8 ialah berkenaan dengan kesamarataan di sisi undang-undang. Okay. Kesamarataan ni ialah perlindungan terhadap kita rakyat Malaysia
Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Okey. Jadi melainkan perlembagaan membenarkannya, warga negara tidak boleh didiskriminasi hanya atas alasan agama, bangsa, keturunan, tempat lahir ataupun jantina. Itu maksud kesamarataan dan equality. Okey. Okey, itu perkara 8. Perkara 9 ialah berkenaan dengan kebebasan bergerak dan larangan luar negeri. Jadi kebebasan bergerak ni berkaitan dengan seseorang warga negara tidak boleh dibuang negeri tanpa alasan atau dihalang. Yes, Taufik, ada apa-apa masalah Taufik? Tak ada seseorang tidak boleh dilarang, bukan dilarang, dihalang masuk ke dalam negara, tidak boleh dibuang negeri. Dan setiap orang mempunyai hak untuk bergerak bebas dan tinggal di dalam mana-mana negara. Okay? Melainkan keadaan kita sekarang ni lah. Itu ada exception sekarang kan. Dulu tak ada kan sekatan. Sekatan apa? Nak rentas negeri, nak rentas daerah dan sebagainya. Kita bebas bergerak. Itu lain Tapi perkara 9 ni, dia ikut ni. Melainkan melainkan ada terdapat undang-undang berkenaan dengan keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam atau hukuman bersalah. Ini maksudnya sebelum ni kita tak ada masalah untuk bergerak. Selagi kita ni warga negara Malaysia, kita boleh pergi ke mana-mana. Bergerak ke mana-mana negeri dalam Malaysia ni. Okey. Tapi sekarang melainkan terdapat undang-undang berkenaan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam. Yang undang-undang PKP itu yang tidak membenarkan rentas daerah, rentas negeri dan sebagainya berkaitan dengan ini. Pengecualian di bawah kesihatan awam ni lah. Jadi pentadbiran negara boleh melarang pergerakan rakyat Malaysia kerana bimbang COVID-19 ini akan berleluasa dia punya ni jangkitan tu disebabkan itu kita perlu patuhlah, itu kebebasan bergerak. Okay. Ini madam jelaskan secara ringkas, nanti all boleh baca balik. Kalau tak jelas boleh ni lah, boleh tanya saya. Okey, perkara 10 berkaitan dengan kebebasan bercakap, berhimpun dan membentuk persatuan. Ini pun hak yang ada pada setiap orang. Okay. Asalkan kebebasan bercakap itu tidak disalahguna, asalkan kebebasan berhimpun dan berpersatuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, maka tak ada masalah untuk menggunakan perkara ini. Sebab hak asasi ini dia bukan hak mutlak, dia tertakluk kepada undang-undang tertentu yang berkaitan dengan ketenteraman awam. Bukan hak mutlak kita, tertakluk kepada undang-undang semasa. Okey. Itu perkara 10. Perkara 11 berkaitan dengan kebebasan beragama. Setiap orang mempunyai hak untuk menganuti atau mengamalkan agamanya dan untuk mengembangkan agamanya. Masing-masing ada hak untuk menganuti agama sendiri, tanpa ada masalah. Dan tidak boleh dipaksa untuk menganuti agama lain. Perkara 12 berkaitan dengan hak berkenaan dengan pendidikan. Jadi hak pendidikan ini tiada warga negara boleh didiskriminasi hanya atas sebab agama, bangsa, keturunan atau tempat lahir. Jadi semuanya ada hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu perkara 12. Dan perkara 13 yang terakhir dalam hak asasi ialah berkaitan dengan kebebasan untuk memiliki harta. Harta seseorang tidak boleh dilucutkan melainkan undang-undang membenarkannya. Tetapi sekiranya orang tu hartanya diambil, maka dia harus mendapat pampasan. Contoh paling mudah, mungkin ada nenek kita ke apa, tanah tu kan.
tanah dia terpaksa digunakan. Ada sebahagian tanah terpaksa digunakan untuk membangunkan jalan untuk kegunaan ramai. Okay? Jadi tanah tu pihak kerajaan ambil dengan syarat ada pampasan diberikan, pampasan yang mencukupi bagi menggantikan harta yang terpaksa diambil untuk kepentingan awam. Itu maksudnya. Okay. Jadi ini perkara 13 ni dia macam perlindungan dah daripada harta kita daripada diambil oleh orang lain. Tak boleh. Okay. Di perkara 5 hingga perkara 13 ialah berkaitan dengan hak asasi warga negara Malaysia yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Soalan ini selalu keluar dalam esei lah. Jadi you all kena tahu. Okay. Kalau soalan minta bincangkan hak asasi yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan, maka kamu kena jelaskanlah mana-mana perkara daripada perkara 5 hingga perkara 13. Okey, setakat ini ada soalan ke tidak, kelas? Any question? Tak ada, Madam. Tak ada, Remaining Madam. time kita ada 5 minit lagi. Okey. Kiranya ada soalan. Madam, apa maksud pindaan? Pindaan tu maksudnya perubahan. Pindaan akta, pindaan undang-undang. Maksudnya undang-undang tu diganti dengan undang-undang baru ataupun dimansuhkan terus. Mansuh tu maksudnya dihapuskan terus. Okey? Okey, ada lagi soalan lain? So, kalau kita tiba-tiba ni, apa nama? Meeting kita tiba-tiba stop lepas ni, try to rejoin balik ya. Untuk kita continue sedikit lagi. Okay. Ada lagi soalan lain, kelas? Ada? Ada. Belum ada? Tiada, Madam. Okey.